Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sejak sebulan dua ini, bahkan mungkin lebih lagi, tersebar ijazah-ijazah amalan tertentu daripada Ustaz Muhaizat. Dan ijazah-ijazah ini menimbulkan perbincangan di kalangan umat Islam, baik yang menyokongnya maupun yang mengkritiknya. Semalam saya mendapat sebuah video Facebook di mana Ustaz Muhaizat menjelaskan sendiri apa yang beliau maksudkan dengan ijazah itu dan dalil bagi menjustifikasikan, bagi membenarkan ijazah-ijazah sedemikian. Sila tonton terlebih dahulu video itu, ada saya bagi di bahagian description di bawah. Apa dia? Tak tahu description kat mana? Okey, sila exit video ini, tap pada tajuk, akan keluar description. Di situ bagi saya atau mana-mana YouTuber yang lain, jika mereka hendak memberi info tambahan, maka ia ada di situ, ya. Baik, secara ringkasnya Ustaz Muhaizat menjelaskan bahawa bila seseorang itu beramal dengan sesuatu amalan yang mungkin dia dapat melalui ilham ke daripada apa-apa sumber ke, lalu apabila buat lagu ni boleh jadi lagu ni. Okey, jadi maknanya amalan itu mujarab. Lalu dia pun memberi izin kepada orang lain untuk turut mengamalkannya, dan inilah yang disebut sebagai ijazah. Jadi ringkasnya, ijazah ini ialah izin untuk mengamalkan amalan tu, di mana seseorang itu pada asalnya apabila dia membuat amalan tersebut, dia dapat memperolehi sesuatu keistimewaan ataupun sesuatu kemujaraban. Ataupun mengikut kata-kata Ustaz Muhaizat, apabila buat lagu ni, boleh lagu ni. Okey, jadi itu maksudnya, ya. Jadi dalilnya pula adalah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka sendiri membuat amalan sendiri, membuat doa-doa sendiri, dan ia diiktiraf oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya tidak boleh berbuat seperti itu, sudah tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melarang, dan para sahabat sendiri pun tidak akan melakukannya. Sekarang ini meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, tetapi kebolehan pengiktirafan Rasulullah tentang apa yang dilakukan oleh para sahabat itu menjadi dalil bahawa boleh membuat amalan-amalan sendiri, boleh membuat doa-doa sendiri. Demikian secara ringkas apa yang disampaikan oleh Ustaz Muhaizat. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang disampaikan oleh Ustaz Muhaizat ini, ada beberapa perkara yang perlu saya ulas. Pertama, betul tercatat dalam hadis-hadis sahih bahawa para sahabat radhiyallahu anhum, mereka membuat amalan-amalan sendiri ataupun doa-doa sendiri. Itu benar, memang tercatat dalam hadis-hadis yang sahih. Akan tetapi, walau bagaimanapun namun begitu, nanti dulu. Bagi memberi kefahaman kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang perkara ini, saya ingin membuat satu analogi tentang research and development phase sebuah syarikat farmasi. Okay? Sebuah syarikat farmasi sebelum mereka hendak membuat sesuatu vaksin. Kenapa pilih tajuk vaksin? Okay. Sesiapa yang follow tahulah kenapa tajuk vaksin, ya. Okey, sebelum sebuah syarikat nak buat sesuatu vaksin, mereka ada fasa yang disebut sebagai fasa research and development, di mana dalam fasa itu semua orang, semua ahli farmasi, semua yang terlibat dalam syarikat itu boleh memberi input. Kita buat cara begini, kita guna ingredient ni, kita buat cara tu, kita buat cara ni, ya. Boleh memberi input, tak salah, boleh buat, ya. Kemudian pihak syarikat farmasi itu sendiri yang akan menentukan mana yang okey, mana yang tak okey, mana yang approve, mana yang tak approve. Kemudian bila sudah ditemui formula yang okey, telah dibuat ujian ke atas haiwan. Fasa pertama ke atas haiwan okey, kemudian fasa kedua ke atas manusia okey, kemudian fasa ketiga ke atas jumlah manusia yang lebih ramai okey, maka ia diberi cop kelulusan, yang bila sudah ada cop itu, tidak boleh ada lagi perubahan pada vaksin tersebut. Bila sudah ada cop itu, tidak ada lagi perubahan, ya tuan-tuan dan puan-puan. Ini sebagai analogi. Demikianlah juga dalam pensyariatan Islam ini. Ada fasa
Umpama fasa research and development, di mana pada ketika itu para sahabat radhiyallahu anhum diberi peluang untuk memberi input. Di antaranya ada yang diiktiraf dan dipersetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ada yang tidak diluluskan, tidak diiktiraf oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting ya tuan-tuan, sebab saya lihat banyak orang yang apabila mereka menggunakan kisah ini, kisah para sahabat buat-buat amalan, mereka hanya cerita amalan yang Rasulullah approve. Apa yang Rasulullah disapprove, apa yang Rasulullah tidak luluskan, mereka diamkan sahaja seolah-olah tidak wujud. Padahal dalam hadis-hadis yang sahih ada juga amalan-amalan yang para sahabat buat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak luluskan. Maka sangat penting kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk approve ataupun disapprove. Baik, ini adalah fasa awal pensyariatan Islam. Apatah lagi dalam amalan solat, kita sama-sama tahu ketika solat mula difardukan dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Pada mulanya difardukan 50 kali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kurang kepada 5 kali. Kalau kita baca hadis-hadis tentang pensyariatan solat ini, yang disyariatkan adalah 5 kali, tetapi tidak diterangkan bacaan-bacaan dalam solat. Okey, jadi apabila solat sedang mulakan tapi nak baca apa dalam, sebahagiannya ada yang Rasulullah ajar dan sebahagiannya ada yang para sahabat cuba-cuba, dan kalau okey Rasulullah approve, ada yang tak okey Rasulullah tidak approve. Hadis-hadis tersebut, baik yang okey ataupun tak okey, baik yang lulus ataupun tidak lulus, telah saya kemukakan dalam buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah. Silalah merujuk ke sana ya. Silalah rujuk ke sana. Baik. Yang ini dibolehkan sehinggalah turunnya ayat pertama surah Al-Hujurat. Ayat pertama surah Al-Hujurat yang mengikut kiraan ahli sirah adalah pada tahun 9 Hijrah. Pada tahun 9 Hijrah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Bila turunnya ayat ini, stop. Tidak ada lagi fasa research and development. Tidak ada lagi peluang keemasan untuk para sahabat memberi input-input, sebab Allah telah melarang jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Kemudian salah satu ayat yang turun, salah satu ayat terakhir yang turun, yang menjadi cop mohor, ya, umpama vaksin tadi yang sudah ada cop kelulusan daripada US FDA, ya, adalah ayat ketiga surah Al-Ma'idah yang kita semua tahu, yang bermaksud pada hari ini disempurnakan bagi kamu agama kamu, dicukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku reda Islam sebagai agama kamu. Tuan-tuan dan puan-puan, dah ada 3 ni. Dah sempurna, dah cukup nikmat, dan Allah telah reda. Tak ada lagi dah nak buat-buat yang baru. Tak ada lagi dah. Dah sempurna. Kalau ada orang rasa nak buat-buat lagi, maknanya dia menganggap Islam ni belum sempurna. Kalau dia rasa nak buat-buat lagi, maknanya dia anggap Allah punya nikmat ni tak cukup lagi. Dan Allah reda tapi dia tak reda, dia nak buat-buat lagi, ya. Jadi sejak turunnya ayat pertama surah Hujurat, kemudian turunnya ayat ketiga surah Al-Ma'idah, para sahabat radhiyallahu anhum tidak lagi membuat amalan-amalan sendiri, doa-doa sendiri yang dibaca dalam solat. Kalau doa yang secara bebas nak baca, yang itu memang boleh. Tapi doa yang dibaca dalam solat tidak ada lagi, dan demikianlah seterusnya sehingga sekarang. Kecuali oleh mereka yang suka nak buat berbida'ah, ayat-ayat ni seolah-olah tidak wujud, maka mereka berbuat bida'ah sesuka hati mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ulangi, sahih bahawa para sahabat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibenarkan memberi input-input dalam agama, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir ketika itu untuk approve atau disapprove. Kemudian turun ayat pertama surah Hujurat ini, maka mereka tidak buat lagi. Kemudian turun ayat ketiga surah Al-Ma'idah itu,
faham dah, memang dah sempurna, tak payah buat lagi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun wafat. Maka tak ada lagi wahyu yang nak turun untuk approve atau disapprove. Maka tiga bukti ini ataupun tiga dalil ini menjadi hujah bahawa apa yang dibolehkan kepada para sahabat sebelum itu tidak lagi dibolehkan selepasnya sehinggalah pada kita sekarang ini. Ya, jadi tuan-tuan dan puan, sangat penting. Saya ulangi, kenapa sangat penting? Sebab di sisi mereka yang suka membuat bid'ah, saya sebut secara umum ya, di sisi mereka yang suka buat bid'ah, mereka lazim berhujah dengan kisah-kisah tersebut bahawa para sahabat sendiri-sendiri buat amalan dan Rasulullah kata okey. Okay, padahal seperti yang saya cerita tadi, ia tidaklah seperti itu. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sudah ada turunnya ayat pertama surah Hujurat, turunnya ayat ketiga surah Al-Maidah, dan wafatnya Rasulullah SAW menunjukkan perkara itu tidak lagi dapat dilakukan. Tidak lagi dapat dilakukan, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Kemudiannya, apabila seseorang itu membuat amalan-amalan sendiri, Bismillah 85 kali, surah Al-Ikhlas 172 kali, baca lafaz ini 1000 kali, baca selawat ini 4444 kali dan sebagainya. It works lah. Ada sesuatu kemujaraban yang berlaku. Sesuatu yang dihajatkan itu berlaku. Macam mana ni? Ayuh kita rujuk surah An-Nisa ayat 115. Surah An-Nisa ayat 115, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan sesiapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah datang kepadanya penjelasan tentang apakah hidayah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang bid'ah berulang kali bagi dia sebut sebagai pembuka khutbahnya tu, yang bermula daripada innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu sehinggalah akhirnya, itulah pembuka bid'ah, dan baginda berulang kali mengingatkan umat Islam tentang bid'ah. Tapi masih ada lagi yang nak buat, masih ada lagi yang memfitnah para ulama. Kononnya para ulama kata ada bid'ah hasanah, so yang kami buat ni, ibadah yang baru ni bid'ah hasanah. Padahal para ulama tersebut apabila mereka berkata bid'ah hasanah, mereka merujuk kepada membukukan ilmu-ilmu Islam, membahagikan ilmu-ilmu Islam kepada ilmu usul fiqh, usul tafsir, ilmu hadis, pembukuan ilmu-ilmu tersebut, bahkan menyediakan tempat tinggal untuk orang-orang yang dalam perjalanan pun mereka masuk dalam bid'ah hasanah. Ya, tuan-tuan dan puan, rujuk video-video saya yang lain dalam channel YouTube saya ini, khasnya sebuah video dalam playlist kajian ke atas kajian Ustaz Mohsin Abu Ibrahim. Di sana saya telah membaca penjelasan dan contoh-contohnya para ulama apa yang mereka maksudkan dengan bid'ah hasanah, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang bid'ah tapi sengaja nak menentang dengan takwilan-takwilan yang sendiri. Lalu difitnah pula atas nama para ulama. Kononnya ulama tu yang membolehkan bid'ah hasanah. Okey? Kemudian apa lagi? Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mereka mengikuti jalan yang berbeza daripada orang-orang yang beriman. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, apabila turunnya ayat 115 surah An-Nisa ini, siapakah yang dimasukkan dengan orang-orang beriman tersebut? Tidak lain tidak bukan ialah para sahabat radhiyallahu anhum. Tuan-tuan dan puan-puan, para sahabat, adakah mereka buat amalan-amalan seperti itu? Bismillah 82 kali, selawat 4444 kali, baca rangkap ini 700 kali, baca yang tu 45 kali. Ada ke? Tidak ada kan? Seandainya ia baik, nescaya mereka lah orang yang pertama melakukannya. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Seandainya perkara itu baik, membuat amalan-amalan seperti itu tu, nescaya mereka orang yang pertama akan mendahului kita dalam melakukannya, tetapi mereka tidak melakukannya, ya. Apa sambungan Allah dalam ayat ini? Nuwallihi ma tawalla. Kami akan memberi dia kuasa untuk melakukan apa yang dipilih. Tuan-tuan dan puan-puan, ini penting. Sebab apabila anda mengamalkan
amalan-amalan tersebut walaupun ada ijazah. Dan ia mujarab. Tidak semesti kemujaraban itu adalah anugerah daripada Allah SWT. Boleh jadi ia satu istidraj sebagaimana yang Allah sebut di sini. Sebab kamu sengaja nak menentang Rasulullah, kamu sengaja nak mengikut jalan yang lain daripada jalan orang-orang yang beriman, nak juga buat, maka Allah bagi apa yang kita nak. Bukan sebab yang kita buat itu betul, tapi sebagai istidraj, sebab kamu sengaja hendak menentang apa yang Rasulullah buat, apa yang jalan para sahabat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berhati-hati. Berkesannya, mujarabnya sesuatu amalan itu bukanlah kayu ukur bahawa amalan itu betul, meskipun anda ada ijazah. Hati-hati ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ayat 115 surah An-Nisa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kesimpulannya, panjanglah saya cerita ni, kesimpulannya ya, sekali lagi saya ulangi, memang sah, memang sahih. Para sahabat radhiyallahu anhum pada zaman awal Islam, mereka membuat amalan-amalan sendiri kerana itu adalah umpama fasa research and development. Pun begitu, yang penting Rasulullah SAW hadir bersama mereka dan baginda mendapat wahyu untuk approve ataupun disapprove sesuatu amalan itu. Kemudian turun ayat pertama surah Hujurat, mereka pun berhenti. Turun ayat ketiga surah Al-Ma'idah, confirm lah dah, no brainer, tak payah fikir lagi, memang berhenti. Dan kemudiannya wafat Rasulullah SAW. Siapa yang nak approve dan disapprove lagi dah kan? Okey, jadi itu hanya berlaku pada zaman sahabat, pada zaman awal, bukan kemudian. Lalu tidak betul, tidak benar menggunakan kisah-kisah tersebut sebagai dalil untuk membuat amalan-amalan sendiri pada zaman sekarang. Itu yang pertama ya. Yang kedua, apabila anda melakukan amalan-amalan itu dan ternyata ia mujarab, ia bukanlah kayu ukur bahawa amalan itu adalah betul. Kerana sebagaimana surah 115, ayat 115 surah An-Nisa ini, ia adalah satu, kita kata, istidraj ya, boleh rujuk dalam tafsir Ibn Katsir dia, sebab sengaja nak buat, dah ada hidayah, dah ada penjelasan, dah sengaja nak buat juga. Nuwallihi ma tawalla, kami beri dia kuasa, buatlah apa yang kamu pilih itu. Nah, buatlah, lalu memang berjaya. Dia bukan kayu ukur berjaya ataupun tidak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita kembali kepada ajaran Islam yang asal. Kita buat apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Ya, kalau kita nak baca doa sendiri-sendiri, kita nak susun lafaz sendiri-sendiri, yang itu tak apa. Tapi bila kita mula buat bismillah 96 kali, kemudian yang ini 120 kali, kemudian ayat ini, kemudian selawat 1000 kali, surah Al-Ikhlas 2222 kali dan sekian, ia menjadi perkara baharu dalam agama. Dan setiap perkara baharu adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap sesatan itu tempatnya adalah di dalam neraka. Ayuh kita menjauhkan diri kita daripada neraka. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan kan, sehingga sini saja. Kita moga-moga bermanfaat insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.